وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 71, petok yang ketiga daripada atas. Petok yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Liqaulihi ta'ala wa thiyabaka fatahhir wa li khabari syaykhaini. Kesemua itu, mana kesemua itu? Syarat sah sembahyang, syarat sah sembahyang suci, syarat sah sembahyang yang kedua suci badan, pakaian dan tempat daripada najis yang tiada dimaafkan daripadanya. Itu kesemuanya itu. Jadi syarat sah sembahyang yang kedua suci badan, pakaian dan tempat daripada najis berdalilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu, dan sucikanlah pakaianmu. Itu dalil bahawa syarat sah sembahyang suci daripada najis, suci badan, pakaian dan tempat daripada najis. Tapi dalam ayat ni pakaian, sucikanlah pakaianmu, wasiyabaka fatahhir, dan akan pakaian engkau maka sucikan olehmu. Jadi di sini memerintahkan supaya suci pakaian. Lepas tu badan, tempat itu kias. Badan itu kias. Kalau pakaian wajib kena suci badan, pakaian ni silih berganti. Badan ni hak kita, badan kita yang menghadap Allah. Pakaian silih berganti. Pakaian wajib disucikan daripada najis. Badan tambahanlah pulaknya, wajib disucikan daripada najis. Sebab badan itulah hak kita sama-sama. Kalau pakaian yang kita pakai dalam sembahyang diperintahkan supaya suci, sama telah pula badan kita pun sama jugalah, dia kena sucikan daripada najis. Mana lagi dalilnya? Dan hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Cuma hadis riwayat Bukhari Muslim ni tidak didatangkan di dalam matan Ummul Barahin, didatangkan dalam dalam I'anatut Talibin. Apakah dalil wajib suci dan najis? Hadis Bukhari Muslim. Mana hadis Bukhari Muslimnya tidak didatangkan, didatangkan dalam ini dalam I'anatut Talibin. Hadis Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza aqbaltil haidata fada'is salata wa iza adbarat faghsili an kiddama fasalli." Nabi kata apabila berhadap akan dikau oleh haid,
fada'is salata, maka tinggal oleh engkau akan semayang. Apabila kedatangan darah haid, Nabi kata berhenti ya, tinggal semayang, jangan semayang lah, jangan semayang. Wa iza adbarat, apabila berhenti oleh darah haid, faghsili an kaddama, maka faghsili an kiddama, faghsili an kiddama, maka basuh olehmu daripada engkau akan darah. Basuh olehmu daripada engkau akan darah. Wasalli, dan semayang olehmu. Itu dalil bahawa Allah Ta'ala, Nabi SAW memerintahkan supaya basuh daripada engkau akan darah. Sebab apa? Sebab perempuan haid ni ada darah. Maka apabila berhenti darah, kena basuh lah, kemudian kena sembahyang. Tapi di sini ni hak berkaitan dengan perempuan yang darahnya berpanjangan, darah istihadah. Nabi memerintahkan supaya basuh darah tu dan sembahyang. Sebab apa Nabi perintah basuh darah? Kerana darah adalah barang yang dihukumkan najis. Wala yadurru muhazatu najisin li badani, lakin tukrahu ma'a muhazatihi kastikbali najisin au mutanajjisin. Tidaklah mengapa, mana tidak mudarat, tidak membatalkan sembahyang bila badan berjajaran dengan najis, bila badan bersetetangan dengan najis, bersetetangan dengan najis, tu tidak mudarat pada sah semayang. Namun jika najis atau barang kena najis di hadapan ia solat, maka hukumnya makruh. Wala yadurru muhazatu najisin li badani, dan tidak mudarat pada sah sembahyang muhazatu najisin li badani, membetuli oleh najis bagi badannya. Mana contohnya? Dia sujud, contohnya di tengah sejadah tu, di tengah sejadah tu ada tahi cicak, ada tahi cicak, tak kena badan tapi membetuli badan dia. Itu tidak mudarat, mana apa ni, sah semayang. Lakin tukrahu ma'a muhazatihi, akan tetapi dimakruhkan sembahyang serta membetuli najis, tidak bersentuh dengan najis. Najis duduk atas jadah, di tengah sejadah. Ni orang lelaki lah. Orang perempuan tu dia kena cermat sedikit, sebab orang perempuan ni kalau dia sujud, baju semayang dia akan turun ke tengah sejadah tu. Ni kalau kita orang lelaki kan, orang lelaki makna kalau kita sujud, pakaian kita duduk tubuh je, tak akan turun ke tengah sejadah. Sekarang tengah sejadah ada najis, tengah sejadah ada najis, maknanya kita ni membetuli najis. Tidak mudarat pada sah semayang, tapi makruh. Cuma sebut tadi kalau orang perempuan di tengah sejadah tu ada najis, dia baju semayang dia tu, baju semayang dia, baju semayang dia tu terkadang akan turun ke tengah sejadah, bersentuh pakaian dengan najis, batal semayang. Ini hanya membetuli. Kastikbali najisin au mutanajjisin, sebagaimana sembahyang berhadapan dengan najis ataupun benda yang kena najis, benda yang kena najis. Makna sekarang membetuli dengan najis hukumnya makruh. Kita sembahyang di hadapan kita tu ada najis,
ataupun di hadapan kita tu ada benda yang kena najis, hukumnya makruh juga. Tidak bersentuh dengan najis. Tadinya membetuli najis, hak ni najis tu duduk di hadapan kita, tak kena najis di kitanya. Semayang sah, janji najis tak kena di pakaian kita, tak kena di tubuh badan kita. Tapi kalau kita semayang membetuli najis, kita semayang mengadap najis, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Pada ni hak membetuli najis ataupun mengadap najis. Wasakfu kazalika in qarba minhu bihaisu yu'addu muhaziyan lahu urfan. Demikian pula hukumnya makruh juga bila najis atau barang yang terkena najis terletak di atas atap yang tidak jauh daripada ia solat, selama penilaian umum menyatakan bahawa posisi seperti itu termasuk sebagai bersejajaran. Sekarang ni kita setentang dengan najis, hukumnya makruh. Tetapi kalau najis tu atas atap, najis tu atas atap, tapi atap dengan kita ni dekat, mana kira macam bersejajaran juga, hukumnya makruh juga. Kalau ada najis atas atap, ni najis di bawah, kita bersejajaran, membetuli tubuh kita, makruh. Kita semayang mengadap najis, makruh. Tapi di atas tu atap, tapi atap tu rendah je, dekat je dengan kita, maka dipanggil kita ni membetuli najis juga, hukumnya sama, iaitu makruh. Tapi kalau atap tu tinggi, tu tak ada panggil berbetulan dengan najis, sebab di atap tu tinggi. Kalau kata atap tu rendah, contohnya kita kata kita semai di basar gitulah, atap basar tu dengan tahi burung lah, macam-macam najisnya. Tapi kita ni dekat, atap tu rendah, dekat dengan kita, dipanggil membetuli najis juga, hukumnya adalah makruh. Kalau atap tu tinggi jauh, tu tidak dinamakan membetuli, tu tidak makruh. Wala yajibu ijtinabun najisi fi ghairi salah wa mahalluhu fi ghairi tadammuhi bihi fi badanin aw saubin fahuwa haramun bila hajatin. Di luar solat tidak diwajibkan menyingkiri najis. Di luar solat kita tidak wajib menjauhi daripada najis. Di luar solat kita tidak diwajibkan menjauhi najis. Maknanya luar solat kita berpakaian dengan pakaian najis, tidak diharamkan, hanya dimakruhkan juga. Luar semayang kita tidak diwajibkan menjauhi daripada najis. Luar semayang pakaian kita, seluar kita kena air kencing, najis itu kena di tubuh kita, tak wajib kita menjauhi, tak wajib kita tukar. Ni luar sembahyang. Kadang-kadang kan seluar dalam ke, tak kira lah, mana terkena air kencing, apa hukum kita berpakaian dan pakaian najis? Makna kita sudah bersama dengan najis. Seluar dalam tu bersama dengan tubuh kita ada najis. Apa hukum kita bersama dengan najis? Tidak diwajibkan kita menjauhi daripada najis. Mana kita bersekali dengan najis, pakaian tu najis, kita duduk atas tempat yang najis, tidak diharamkan, tetapi dimakruhkan. Sebab saya pernah dengar sekali orang tanya satu pengajaran, apa hukum kita masih lagi pakai pakaian yang memang kena najis? Haram, dia kata. Tidak. Dalam sembahyang haram lah, sebab tidak sah sembahyang. Luar sembahyang tidak wajib kita menjauhi dari najis. Maknanya kita bersama dengan najis, berpakaian dan pakaian najis, kita duduk atas tempat najis,
Tak haram sebab kita tidak wajib menjauhi daripada najis di luar sembahyang. Di luar sembahyang. Kita duduk tempat tu tak basuh laginya. Tadi tempat tu budak kecing kering dah. Tak ada dah kecingnya, tapi tak ada orang basuh lagi tu. Kamu duduk tu. Haram ke tidak? Tidak, sebab kita tidak wajib menjauhi daripada najis di luar sembahyang. Tapi dimakruhkan kita bersama najis di luar sembahyang, dimakruhkan. Tapi tak wajib kita menjauhi dengan bahawa kalau kita masih lagi bersama dengan najis, kita masih lagi pakai najis, tidak diharamkan, hanya dimakruhkan jua. Biasalah kalau pakai najis ni, kalau contohnya ibu yang ada anak, kain yang dia pakai tu lah. Tapi ni cerita dululah, mungkin sekarang ni tak dah. Cerita dulu maknanya hanya pakai kain laping gitu je. Biasa kadang-kadang mak ni kain dia tu tak lepas dia najis. Bila dia tukar kain nak semayang nanti, mana di kain dia bekas air kecing. Air kecing tu rejak, siapa kena di kulit dia. Pandai ni. Air kecing tu rejak, kena kain, kena kulit. Kering dah air kencing di kain, kering dah air kecing di kulit. Basuhnya tidak, hanya makruh jua, tak diharamkan. Tu dia bersama dengan najis. Tidak wajib kita menjauhi daripada najis di luar sembahyang. Oh, susahlah kalau ibu hok anak macam zaman dulu kau kena najis, wajib kena basuh segera, wajib kena tukar segera. Oh, susah. Ada ni. Ni kadang-kadang ada hok siapa dok semayang. Kenapa dok semayang? Anak ramah dia kata. Baju kain tu bukan kecil budak je sentiasa. Lepas tu pakai pakaian bersih lah untuk semayang. Itu alasan pada ni. Alasan awak tak mau semayang. Dia buat alasan pakaian sentiasa kena air kencing budak, maka dia pun tak semayang. Ada orang perempuan buat alasan seumpama tu. Tapi nak ceritanya, kalau zaman dulu memang pakai hanya kain laping je, dia mudah rejak, mudah bocor. Dulu tengok Allah, bocor dah, kena dah kain, kena dah kulit. Bila banyak sedikit kain tu kering, di kulit pun kering, maknanya dia tidak menjauhi daripada najis. Tidak wajib menjauhi dari najis pada luar sembahyang. Wala yajibu ijtinabun najisi fi ghairi salah, dan tidak wajib oleh menjauhi akan najis pada selain daripada sembahyang. Sebab saya pernah dengar tu, apa hukum seseorang masih lagi pakai pakaian, pakai seluar dalam, pakai seluar yang memang sudah kena najis, yang memang sudah kena najis. Hukumnya makruh jua, tidak haram. Letak ketidakwajipannya, payah terjemahan dia. Wa mahalluhu, dan tempatnya, tempat tidak wajib menjauhi dari najis pada selain semayang adalah selama tidak sengaja melumurkan najis pada badan atau pakaian. Kerana itu sengaja melumurkannya dihukumi haram. Dia bukan sengaja ni, masalah sekarang ni fi ghairi tadammuhi bihi fi badanin aw saubin, pada selain daripada berlumuran. Kalau berlumuran hukumnya haram. Kalau berlumuran fa wa haramun bila hajatin, haram tanpa ada hajat. Sekarang ni bukan najis yang berlumuran, wajib najis yang berlumuran di luar sembahyang sekalipun hukumnya adalah haram. Berlumuran, mana najis ni penuh di tubuh, di kain, itu hukumnya haram, itu wajib segera kena pergi basuh. Kalau berlumuran.
Sengaja tak sengaja tak kira ni. Kalau berlomorang, mana kita kata kecing betul-betul atas riba, tu berlomorang, tu kena basuh. Sebab dia sudah berlomorang. Kalau najis tu tidak berlomorang, tu tak apa, hukumnya makruh saja. Kalau berlomorang, barulah hukumnya adalah haram. Najis ni penuh ni, kecing di kain di tubuh kita ni, biar kau tak tahu je, tu haram. Sebab dia sudah jadi berlomorang. Melainkan kerana hajah. Melainkan kerana hajah. Kerana hajat ni contohnya dia memang buat kerja tepat tu. Dia kerjaan dianya main dengan najis. Contohnya hak bolong-morang dengan baju hak najis itulah. Duduk tangan, duduk apa bolong-morang. Tu ada kerana ada hajah. Contohnya dia dia berkebun dengan baju tahik itulah. Baju tahik kan dia kamel, dia bubuh dalam air apa semua disiram. Dia main apa tu? Main najis tu. Kamel najis tu, berumur najis. Tu tidak diharamkan sebab ada hajah. Ada hajah tak apalah. Ada ni. Ada hajah tak apa. Yang kata haram berumur orang ni jikalau tanpa ada hajah. Tanpa ada hajah. Mana belum orang macam tadilah. Budak kecing atas riba betul-betul. Budak kecing atas riba betul-betul. Maka air kencing tu berlomorang. Air kencing tu berlomorang. Maka tu wajib kita kena basuh segera. Kalau berlomorang. Kalau kena rejak-rejak, basah-basah, itu tidak berlomorang. Hak berlomorang ni kecing betul-betul. Biasanya bukan kecil betul-betul, hanya lamping dia apa gejak, apa bocor. Gejak dah panggil tau. Dia panggil gejak apa? Dulu Allah basah dah kain, mana apa tu gejak. Belum orang tidak. Hak tu hak tidak haram, hanya makruh jua. Wa huwa syar'an mustakzarun yamna'u sihhatas salah haitsu la murakhisa. Najis menurut istilah syarak ialah segala kotoran yang menghalangi sah solat yang dikerjakan dalam keadaan tiada keringanan. Itu takrifan najis. Najis ni kotoran yang menegah akan sah solat, itu dipanggil benda najis. Kotoran yang menegahkan daripada sah solat itu dipanggil najis jikalau tidak ada kemudahan syarak. Jikalau tidak ada kemudahan syarak. Jikalau tidak ada keringanan syarak. Ada juga yang ada keringanan syarak. Contohnya orang istinja dengan batu, yang mana di seseorang tu kira ada kotoran juga. Sebab apa? Sebab dia istinja dengan batu, tidak akan hilang sifat najis. Tu ada kelonggaran syarak. Bukan kalau seseorang istinja dengan batu sah menjadi imam, walaupun di dia tu masih lagi ada dipanggil najis tu, tapi tu tetap sah semayang. Orang istinja dengan batu, dia istinja dengan air ni baru habis licin, air najis habis, sifat najis habis. Tapi kalau istinja dengan batu tak habis, hak tu panggil najis ke tak? Hak tu walaupun kira najis, tetapi tidak menghalangi daripada sah sembahyang. Ada kelonggaran syarak, dia panggil. Ada kelonggaran syarak. Mana sembahyang tetap sah, tapi panggil najis.
Tapi ada kelonggaran syarak. Najis dengan bahawa orang yang istinja dengan tisu tadi, kalau dimasuk je dalam bathtub, tempat mandi, air tak sampai 2 kolok, kita letak bathtub tu air tak sampai 2 kolok. Kalau air sampai 2 kolok tak ada masalah. Air tak sampai 2 kolok, dia masuk je dalam bathtub tu, air dalam bathtub automatik dihukumkan najis sebab di punggung ni tak ada najis. Tapi sembahyang disah tadi itu ada kelonggaran syarak. Ada kelonggaran syarak. Kalau tak ada kelonggaran syarak, sembahyang tidak sah lah, ada najis situ tu. Tapi di situ ada kelonggaran syarak. Ada ni. Jadi makna najis ni tiap-tiap kotoran yang menegah akan sah sembahyang jikalau tidak ada kelonggaran syarak. Itu najis. Sekarang ni ada kelonggaran syarak, maka sembahyang dia sah. Tapi tempat tu panggil najis juga. Tapi sah sembahyang sebab ada kelonggaran syarak dia panggil. Untuk sembahyang. Tapi bila dimasuk dalam air bathtub yang sedikit, air tu automatik dihukumkan najis. Jadi macam mana kita panggil najis? Di punggung orang dengan batu contohnya, walaha sah sembahyang. Padahal sos sembahyang, sos sembahyang kerana syarak yang melonggarkan. Walaupun di tempat tu masih lagi ada sifat najis, syarak melonggarkan, tapi tetap panggil najis. Tapi syarak melonggarkan, memaafkan. Ada ni. Sehingga kan kalau seseorang istiqamah tisu tadi dengan batu, kita sekarang tisu lah, dia berpeluh, keluarlah peluh tu, memang bau tu dah pun masih lagi syarak melonggarkan, sah sembahyang. Cuma orang istinja dengan umpama batu ni, dia tidak boleh tindih orang. Faham tak ni? Kalau dia istinja dengan batu, riba dia buat tak riba kita, batal sembahyang kita sebab ada najis di punggung dia. Dia tu sah sembahyang, itu kelonggaran syarak. Untuk orang lain tak ada kelonggaran syarak. Faham tak ni? Itu kalau istinja dengan umpama batu. Memang di situ masih lagi ada kesan najis, tetapi masih lagi sah sembahyang. Sebab apa? Sebab ada kelonggaran syarak. Dia panggil apa? Ada rusab, dia panggil. Ada kelonggaran syarak. Jangan kita salah faham pula. Istinja dengan batu. Batu tu hak asal, hak masa Nabi. Pada masa kita sekarang ni istinja dengan tisu. Hak tu tak ada air. Barulah syarak membenarkan istinja dengan tisu. Tak ada air. Istinja dengan batu ni, dengan tisu ni, khususiah kepada syariat Nabi SAW. Hanya tertentu untuk syariat Nabi. Syariat Nabi-Nabi dahulu tak ada. Dia wajib istinja dengan air. Istinja dengan air syariat Nabi dahulu. Syariat Nabi kita istinja dengan air dan istinja dengan batu. Ini khususiah kepada ummah Nabi SAW. Istinja dengan batu ni bukan syarat tak ada air. Walaupun tepi laut sekalipun, syarat membenarkan istinja dengan batu. Kalau tidak ada air, syarat mewajibkan istinja dengan batu. Orang kita sebut kata istinja dengan batu, istinja dengan tisu lah. Dia kata topek. Jadi itu syariat Nabi kita. Hak tak ada air baru boleh tu tayamum. Tak ada air barulah boleh bertayamum, ganti untuk berwudu, untuk mandi wajib. Hak tu buat tayamum. Nak berwudu air tak ada, nak mandi wajib air tak ada, ganti dengan tayamum. Adapun istinja dengan batu, bukan kata syarat tak ada air barulah syarat membenarkan istinja dengan batu. Tidak, walaupun tepi laut sekalipun.
Ada kitab walaupun tepi laut sekalipun syarak membenarkan istinja dengan tisu. Ini syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak tahu je kita syariat Nabi kita. Istinja dengan tisu, topik dia bubuh. Istinja dengan tisu bolehlah bila tak ada air. Tak ada. Air banyak sekalipun syarak membenarkan istinja dengan tisu. Ada ni. Bukan kalau kita pergi tempat-tempat besar. Kita pergi tempat-tempat besar lah. Tak ada air. Di dalam tandas mereka tidak ada air. Mereka hanya menyediakan tisu sahaja. Cuba tengok tandas mereka macam mana. Cukup bersih. Kenapa tandas mudah jadi kotor? Tandas basah. Masuk dengan selipar, di tapak selipar ada kotoran kering. Bila kotoran kering kena air, kotoran jadi lembab, kotoran jadi lembut kembali. Akhirnya akan mengotori lantai. Tapi kalau tidak ada air dalam tandas, memang tandas mana apa? Kering molek, bersih molek sangat-sangat. Air itulah yang menyebabkan tandas jadi kotor. Gimana? Tak payah pergi tempat-tempat yang standard. Epok-epok antarabangsa. Tak sudut carilah. Tak ada paik air. Tak ada paik air. Ada orang dia kata dia nak masuk tandas, dia nak bawa air mineral. Gak luar tak benar. Dia nak masuk tandas, tak ada air, dia nak bawa air mineral. Itulah dia beli air mineral nak masuk. Tidak dibenarkan. Ada ni. Tu ada orang pergi Mekah. Dia pergi Mekah tak semayang. Sebab tak semayang, berok tak basuh, air tak ada. Dia kata ada tisu je. Dah lak dengan tisu. Lak. Lepas tu cukup dah tu. Bukan wajib istinja dengan tisu sebab air tak ada. Dia tak semayang sebab berok tak basuh. Dia kata jahil bak istinja. Bak istinja pun jahil. Itu air tak ada, memang wajib istinja dengan tisu. Air ada pun malah pakai air nak istinja dengan tisu, boleh sembahyang molek-molek ada. Dia memang air tak ada, memang wajib istinja dengan tisu. Dia pun istinja dengan tisu, dia tak sembahyang, nak pergi Mekah. Jahil apa tu? Jahil bak istinja. Tu nasib baik dia pergi tungging punggung atas singki. Atas singki ada air. Dah dalam bilik air dan tanda tak ada air. Tungging atas singki itulah basuh. Mana kamu? Memang tak ada air. Memang tak ada air. Dia hanya sediakan tisu. Itu tempat-tempat standard. Bersih sangat-sangat. Bersih sangat-sangat. Hak kotor tanda-tanda masjid adalah kerana air. Masjid letak selipar pun dia pakai kasut juga masuk dalam. Sebab apa? Sebab selipar masjid mana? Botok dah, tak ada bunga dah. Kalau pakai geboh kitanya. Dah lah selipar tu dia guting dah. Guting dah tak ambil awak lagi. Dia punya apa ni? Apa? Botok dah. Lama selipar tu, geboh orang bilik air. Dah lah bilik air basah. Orang pun masuk dengan selipar kasut sendiri, kotor tandas. Kenapa? Kerana basah. Orang kita ramai tu dah tahu hukum istinja dengan batu. Dia faham topik tu, dia kata topik. Macam mana boleh dia kata pakai lap saja? Dia tak tahu tu. Orang yang selalu istinja dengan tisu, dia tertanya-tanya dengan kita. Kita istinja dengan air, istinja dengan tisu, kita rasa macam tertanya-tanya. Sama juga dengan orang istinja dengan tisu. Dia tertanya-tanya kepada orang yang istinja dengan air. Dia tertanya-tanya macam mana? Macam mana kamu istinja dengan air? Kenapa? Lepas kamu istinja, kamu lap ke tak?
Ada tuala ke tak? Tak ada tuala tau. Lepas tu lak ke tak? Lak ke sapu tangan? Lak ke sapu tangan? Ada lak ke sapu tangan? Mana lak ke sapu tangan? Tak lak. Lepas tu dengan basah, tiba-tiba pakai seluar dalam, tiba-tiba pakai seluar panjang. Dan ini orang yang istiak ke tisu tertanya-tanya, tak geli ke basah? Dia tanya. Dia geli kita sebab basah, pakai seluar dalam, pakai seluar panjang. Kita pula, kamu ni pakai tisu, boleh ke? Atas biasa tak biasa. Kita rasa tak sedap sebab dia pakai tisu saja. Dia rasa geli kerana kita pakai air. Di tempat yang basah punggung tu kita tak lap, kita tu pakai seluar dalam. Tak geli ke basah, dia kata. Kan ni. Pada ni. Bahkan terkadang lebih afdal kita istinja dengan tisu nak banding dengan pakai air. Terkadang lebih afdal kita istinja dengan tisu nak banding dengan kita pakai air. Ada ni? Bila di ketika kita rasa tak selesa, jangan rasa tak selesa dengan hukum syarak. Jangan rasa tak selesa dengan hukum syarak. Istinja dengan batu ni Nabi perintahkan sahabat, dan Nabi sendiri sebersih-bersih manusia, sesuci-suci manusia, pernah istinja dengan batu. Siapa manusia yang paling suci bersih? Nabi SAW. Nabi sendiri pernah istinja dengan batu. Dan Nabi memerintahkan sahabat istinja dengan 3 batu. Hak Nabi pernah buat, kita rasa geli, kita rasa tak memada, kita rasa tak jadi, kita rasa tak cukup. Ada ni. Ini hukum syarak. Hak Nabi sendiri pernah lakukan. Kita tak ada rasa tak selesa dengan hukum syarak, cuma tak selesa dengan amalan. Maka lebih afdal kita istinja dengan tisu untuk sementara, nak banding istinja dengan air. Mana kalau kita buang kecil, tak usah pakai air, pakai tisu. Sampai ke peringkat kita rasa okey dah, barulah afdal kita pakai air daripada pakai tisu. Yang paling afdal sekali bukan istinja dengan air. Yang paling afdal sekali pakai tisu dulu mula-mula, barulah diiringi dengan air. Itu nombor 1. Air saja nombor 2. Tisu saja nombor 3. Yang kita pakai air saja bukan paling afdal. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala puji ahli Quba. Nabi tanya ahli Quba, apa amalan kamu yang mana kamu dipuji oleh Allah? Mereka mengatakan, kami mengiringi akan batu akan air. Natbi'ul hajaratal ma'. Kami akan mengiringi batu, kami pakai batu dulu pada masa istinja, barulah kami pakai air. Tu Allah Ta'ala puji ahli Quba. Amalan mereka istinja pakai batu, baru pakai air. Tu nombor 1. Kita pakai air saja nombor 2, kita pakai tisu saja nombor 3. Lebih afdal kita pakai air daripada tisu, melainkan di ketika kita rasa kalau istinja dengan tisu ni nak semayang macam mana lah. Kenapa? Jadi imam pun sah, tapi kecil tak basuh tadi tu, pakai tisu je, sudah sah untuk sembahyang. Sebab dia sudah ada apa? Dia ada rusah syarak, ada kemudahan syarak. Ngaji banyak sangat dah kitanya. Syarak membenarkan istinja dengan tisu kita tak tahu. Kita tak tahu. Akhirnya hukum syarak kita kata tak baik. Jadi bekas yang tisu tu, yang batu, dipanggil najis lagi. Tapi sah sembahyang. Kenapa? Kerana ada kemudahan syarak. Mana benda najis ni? Dia akan datangkan satu-satu benda yang dihukumkan najis. Fahuwa qarausin wa baulin walau kana min ta'irin wa samakin wa jaradin wa mala nafsalau sa'ilatun
au min ma'kulin lahmuhu alal asahi. Pertama dan kedua hak dihukumkan najis. Misalnya ni dia tulis Indonesia dia, tinja. Yang kedua air kemih, urin itu. Karausin seperti tahi itu najis. Wabaulin dan air kencing itu hukum najis. Sekalipun keluar daripada burung, daripada binatang yang terbang, najis. Wasamakin, walaupun tahi air kencing daripada ikan, hukumnya najis. Wajaradin, daripada belalang, hukumnya najis. Walaupun ikan belalang ni ketika bangkai kita boleh makan, tapi tetap tahi, air kencing ikan ke belalang ke, hukumnya adalah najis. Dan binatang yang darah tidak beredar, mana binatang halus yang tiada darah mengalir, macam lalat. Lalat tu binatang halus, tiada darah yang mengalir, tapi tahinya tetap najis. Tahi lalat tetap najis. Tahi lalat lah, bukan tahi lalat duduk di kulit tu. Tahi lalat, tahi lalat. Tahi lalat berok. Gitu. Tapi lalat ni binatang kecil sekalipun, tahinya tetap najis. Ataupun keluar daripada binatang yang daging halal dimakan menurut kaul yang asah, menurut kaul yang kuat dalil. Walaupun tahi air kencing tu daripada binatang yang daging boleh makan sekalipun, najis. Kenapa didatangkan jikalau ni? Didatangkan binatang yang daging boleh makan ni. Tahi air kencing najis juga. Dia akan di bawah tu. Qala istakhriyu warruyaniyu min a'immatina kamalikin wa ahmada innahuma tahirani minal ma'kul. Tu bawah tu. Istakhri ar-ruyani daripada imam-imam kita mana bermazhab Syafi'i, seperti Malik dan Ahmad, menyatakan tinja ni tahi dan air kemih ni kencing, binatang yang halal dimakan adalah suci. Ni ambil balik dalam kitab Fathul Mu'in ni. Sekarang pandangan muktamad mazhab Syafi'i, tahi najis mata-mata. Tahi yang tahi burung ke, tahi ikan ke, tahi belalang ke, tahi air kencing binatang halus ke, najis. Tahi air kencing najis. Dan tahi air kencing daripada binatang yang daging halal dimakan, najis juga. Atas kau yang asah, atas kau yang muktamad. Mana binatang yang daging boleh makan? Ayam, itik, lembu, kambing. Tahi air kencing najis. Pandangan Imam Istakhri, pandangan Imam Ar-Ruyani, ini ulama fiqh mazhab Syafi'i, sama dengan mazhab Maliki, sama dengan mazhab Hambali. Tahi air kencing daripada binatang yang daging boleh makan, suci, tidak najis. Mana apa tu? Tahi ayam, tahi itik, tahi lembu, tahi kambing, suci, tak najis. Pandangan Imam Istakhri, pandangan Imam Ar-Ruyani, ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i, sama dengan pandangan Imam mazhab Maliki, pandangan Imam Ahmad bin Hanbal mazhab Hambali. Tahi air kencing daripada binatang yang daging boleh dimakan tidak dihukumkan najis, dihukumkan suci. Faham molek ni? Suci, bukan boleh makan. Hak boleh makan saja tahi itik je boleh makannya. Tahi itik boleh makan lah. Tahi itik suci serta boleh makan. Bukan tahi itik keluar dari punga itik tu, tahi itik kuih tu. Tak tahu. Kalau kuih tahi itik, hak tu lah tak boleh makan. Tahi itik sungguh suci, tak boleh makan. Dah suci boleh makan lah. Bukan semua benda suci boleh makan. Bukan semua benda suci boleh makan. Sekarang ni pandangan Imam Istakhri Ar-Ruyani sama dengan mazhab Maliki Hambali, tahi air kencing yang keluar daripada binatang yang daging halal dimakan
tahi air kencingnya tidak dihukumkan najis, suci, sah semayang serta dengan tahi air kencing binatang yang halal dimakan dagingnya, suci tahi air kencing, bukan boleh makan. Itu benda cemar, benda kotor walaupun tak najis. Tak ada ni. Benda cemar, benda kotor walaupun tak najis, kita makan hukumnya haram. Tak ada ni. Cuma suci dengan bahawa tak najis, tak batal semayang serta dengan umpama tahi ayam, tahi itik, tahi lembu, tahi kambing. Itu pandangan Imam Istakhri, pandangan Imam Ar-Ruyani. Sebab itulah kalau kita pergi rumah orang, hok tuan rumah tu tengok anak dia tu naik kaki tak akan selipar. Tanah tu ada tai ayam, tanah tu ada tai itik, ada tai lembu, tai kambing. Nak semayang macam mana atas rumah dia ni? Tak sedap ni. Tai ayam, tai itik, tai lembu, tai kambing. Pandangan Imam Istakhri, pandangan Imam Ar-Ruyani sama dengan mazhab Maliki Hanbali, tak najis pun semayang je lah. Tak sudah bimbang rumah orang lah. Rumah kita basuh molek. Ni cerita rumah orang ni. Kita naik rumah dia, tengok Allah, tangga ada tak ayam kering ni tak basuh. Kita nak tumpang semayang ni macam mana ni? Tumpang je lah. Tu tangga rumah dia. Dah dibelah ayam itik duduk tepi rumah banyak. Tak apalah. Lepas tu macam mana tu? Tak ayam, tak itik, tak lembu, tak kambing, suci. Pandangan Imam Istakhri, Ar-Ruyani sama dengan mazhab Maliki, sama dengan mazhab Hambali. Itu pekok. Kotoran zahir khilaf ulama najis ke tidak. Kotoran batin riya, ujub, takabur, ijma' ulama kotor, haram, dosa besar, neraka jika tidak diampuni. Pelik kita ni sebagai manusia, hak luar ni berkilat, hak khilaf ulama, hak dalam tak peduli pun. Tak peduli dengan kotoran batin. Kotoran zahir khilaf ulama. Sekarang ni tahi air kencing, binatang yang daging boleh makan, tai ayam, tai itik, tai lembu, tai kambing, najis ke tak? Khilaf ulama. Pandangan muktamad mazhab Syafi'i najis. Pandangan Imam Istakhri Ar-Ruyani tak najis. Pandangan mazhab Maliki tak najis. Pandangan mazhab Mali tak najis. Tu khilaf tu. Hak najis betul-betul ni hak najis. Macam mana dengan semayang? Mazhab Maliki, suci dan najis dan semayang sunat jua, bukan syarat sah semayang. Itu mazhab Maliki pula. Nak cerita tadilah, kotoran zahir khilaf ulama, kotoran batin tak ada khilaf ulama. Tapi kita hanya penting hak zahir saja, berkilat. Tapi kita bermazhab Syafi'i, hak zahir itu kena bersih molek lah. Tapi hak ijma' ulama, kotoran batin kita bersih ke tidak? Ni hak tahi air kencing daripada binatang yang daging boleh dimakan, halal dimakan. Pandangan Imam Istakhri Ar-Ruyani, ulama fiqh dan mazhab Syafi'i. Pandangan mazhab Maliki Hambali, air kencing dan tahi air kencingnya tidak dihukumkan najis. Walau rasat au qa'at bahimatun habban fa in kana salban bihaitsu law zuri'a nabata fa mutanajjisun yughsalu wa yukalu wa illa fa najisun. Jadi tempat berhenti tu dalam sikit tu, sebab hak atas tu sepatutnya perenggang yang lain. Wa qala Istakhriyu wa Ruyani min a'immatina kamalikin wa ahmada innahuma tahirani minal ma'kuli. Ni satu perenggan yang lain. Kita mula minggu depan di walau rasat au qa'at bahimatun habban. Kita mula situ. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.